Saleh ni tengah berkawal dan dia ternampak ada lampu masih hidup lagi dekat bangunan ni. Sepatutnya semua dah terpadam lah. Jadi Saleh pun waki si Gurmit, tanya dekat tingkat 3 ni semua dah keluar belum. Jadi Gurmit ni pun dia cek lah logbook dia tu. Dia tengok ada seorang lagi, dia tak keluar lah. Si Saleh ni pun suruhlah si Gurmit tu call budak tu. Tengok dia ni OT ke apa kan. Jadi sambil dia telefon tu, si Saleh pun pergilah cek. Patutnya si Saleh ni berkawal dengan Aboy. Aboy ni lambat pula kan. Jadi dia pun nampak lah budak tu kat office tu kan. So dia hoki si Gurmit. Dia kata Gurmit saya call lah, aku dah nampak dah budak ni, biar aku panggil dia. So si Saleh ni pun ketuk-ketuk lah pintu tu kan. Ketuk-ketuk panggil dia. Dalam dia mengetuk-ngetuk pintu tu, si Aboy pun baru sampai. Jadi dia cakap lah kat Aboy ni, "Boy, kau tolong aku jap, kau panggil budak ni. Dia tadi aku panggil buat tak tahu je." Jadi Aboy tu pun ketuk lah pintu sambil si Saleh ni hoki dekat Gurmit. Gurmit, aku panggil budak ni buat tak tahu je, tapi tak apa, Aboy ada kat sini. Gurmit pun cakap, Aboy? Aboy ni hari tak datang lah. Dia MC tau. Lagi satu, saya sudah call itu budak tu sudah sampai rumah lah. Dia lupa mau log out lah. Tak ada orang lah sana. Dekat belakang Saleh kedengaran ketukan pintu berkali-kali ya. Saleh dah kebingungan, dia terus jalan pelan-pelan. Boy, aku turun kejap Terus dia berlari dia turun tangga, tak nak ada dia turun lift. Sampai dekat puskar tu, Gurmit tanya Saleh, Saleh, you cakap dengan Aboy betul ke? You tak percaya tengok ni CCTV? You seorang sajalah sana. Dalam ofis pun tak ada orang tau. You tengok betul-betul. Saleh dia cakap, kau tolong kuatkan volume. Tolong kuatkan. Betul ke aku dengar ketukan tu? Bila volume tu dikuatkan, memang betul. Ketukan tu ada dapat kedengaran kat CCTV. So jadi si Saleh ni cakap dengan siapa tadi? Siapa pula dia nampak? Tiba-tiba muncul bayangan hitam memegang tongkat, sedang berjalan terbongkok-bongkok di halaman rumah. Di sebalik kepesatan kota raya Shah Alam terdapat sebuah rumah agam terbiar yang terkenal dengan kisah-kisah mistik mengenainya. Masyarakat sekitar menggelarkan rumah agam serba mewah itu sebagai banglo kayangan. Rumah agam ini dikatakan sudah lama ditinggalkan dan tidak berpenghuni tanpa sebab jelas. Ada yang mendakwa tapak pembinaan kediaman mewah itu berpenunggu dan menyebabkan banyak gangguan berlaku semasa pembinaannya. Malah kediaman misteri itu turut dikaitkan dengan bekas penyanyi Mona Fendi yang terlibat dalam kes pembunuhan kejam seorang ahli politik pada tahun 1993. Namun setakat ini tiada bukti yang mengesahkan bahawa Mona Fendi pernah menetap di situ atau merupakan pemilik kediaman misteri berkenaan. Struktur bangunan yang masih kukuh dengan suasana seram dan misteri membuatkan ramai yang cuba masuk ke rumah agam itu untuk meninjau keadaan di dalamnya. Penduduk sekitar sering melaporkan banyak kejadian pelik berlaku di kawasan banglo tinggal ini. Ada yang pernah melihat kelibat wanita berpakaian serba putih berdiri di hadapan tingkap rumah tinggal itu pada waktu malam.
Ada juga yang mendengar suara tangisan halus seolah-olah seseorang sedang kesedihan. Tambah menyeramkan, beberapa saksi mendakwa pernah melihat bayangan hitam seperti memegang tongkat sedang berjalan terbongkok-bongkok di halaman rumah. Bayangan itu kemudiannya lenyap begitu sahaja. Beberapa individu yang pernah memasuki kediaman ini turut menceritakan pengalaman yang tidak dapat dijelaskan. Ada saksi mendengar suara jeritan kuat sebaik sahaja dia menghampiri kawasan rumah agam itu. Suara itu seolah-olah sedang marah dan menyebabkan bunyi yang sangat bising. Namun anehnya, bunyi itu tidak didengari oleh rakan yang lain. Lebih menakutkan, jeritan dan bunyi bising itu masih berterusan walaupun setelah dia beredar dari kawasan itu. Seolah-olah ada penunggu yang mengikutnya pulang. Malah ada juga saksi yang mendakwa mereka mengalami gangguan dalam mimpi selama beberapa hari berturut-turut sebaik sahaja pulang dari kediaman misteri itu. Kejadian pelik dan mistik yang diceritakan ini terus menimbulkan tanda tanya. Adakah benar kediaman misteri ini dihuni oleh entiti yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar? Atau ia sekadar imajinasi manusia yang dipengaruhi oleh cerita-cerita mistik yang ditokok tambah? Namun selepas bertahun-tahun menjadi bangunan terbiar, banglo kayangan yang menjadi tarikan pemburu paranormal itu akhirnya dirobohkan. Persoalannya, adakah misteri yang menyelubunginya akan turut lenyap bersama runtuhan banglo itu?